Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TV Ace malam ini anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Melissa Sari. Malam ini Luqman sangat segak dibandingkan dengan saya malam ini. Terima kasih Melissa. Sama-sama Luq. Baik Luq, teruskan. Kerajaan Sarawak komited sediakan bekalan air terawat sebanyak 100%. Terletak kira-kira 250 km dari Kuching, lapangan terbang berbuling bakal rancakan industri pertanian. Sentuhan inovasi hasilkan kek batik istimewa. Baik, bayangkan situasi ini. Bangun pagi cedok air bila dilihat tiada lagi air yang keruh. Demikian apa yang diidamkan penduduk di Balai Ringin. Ini akan menjadi kenyataan kerana menjelang 2024, bekalan air bersih akan disalurkan 100% kepada penduduk di kawasan berkenaan. Seperti jalan-jalan di kampung, bekalan air bersih seperti sedang dirancang tadi yang disaksikan oleh Yang Berhormat Kepala Menteri kita di Sarawak telah melihat sendiri. Saya berharap nanti kalau bekalan air bersih ini dilaksana, saya harap semua penduduk-penduduk kampung di kawasan N30 Balai Ringin dapat menikmati dan menggunakan seterusnya air bersih nanti. Selain air bersih untuk semua, sebuah stadium mini juga akan disiapkan menjelang tahun 2022 di mana ia juga antara kemudahan yang dinanti-nantikan oleh penduduk. Dengan adanya stadium mini tersebut, sudah tentu pelbagai penganjuran aktiviti dapat dijalankan. Saya harap projek tersebut dibina di kawasan Balai Ringin dengan kos 10 juta dan untuk semua rakyat di Balai Ringin amat kagum tentang peruntukan tersebut yang telah diluluskan. Ada kompleks sukan, banyak punya atlet-atlet kita daripada kawasan Balai Ringin, khasnya di SMK Balai Ringin banyak mewakili apabila di peringkat SUKMA yang akan diadakan. Menteri Muda Belia dan Sukan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Datuk Snodan Lawan, turut memohon agar Balai Ringin terus menerima pembangunan supaya setanding dengan daerah-daerah kecil yang lain. Jadi Yang Berhormat, disebabkan Balai Ringin telah diangkat kita sebagai daerah kecil yang baru, jadi maka saya rasa permintaan daripada rakyat N30 Balai Ringin, ketua-ketua masyarakat yang banyak di sini, kemungkinan awal tahun atau pasar Balai Ringin ini patut kita naik taraf because dia standing dengan a new sub-district. Namun begitu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Open berkata, pelan perancangan itu perlu diteliti terlebih dahulu. Apa yang lebih penting menurutnya ialah bekalan air untuk seluruh rakyat Sarawak. Tapi yang penting kemudahan. Air mesti ada dolok. Lagi tu bawa 30% air. Kita insya-Allah 2024 akan menjadi 100% bekalan air ada di Balai Ringin. Ongkosnya besar, tapi jangan susah. Ongkos tu kita akan beri di bawah GPS. Baik, lapangan terbang dengan landasan berlepas dan pendaratan pendek yang baharu di Sepauh dikenali sebagai Berbuling Stall Port bakal menjadi sebuah fasiliti yang mampu mengembangkan sektor bakul makanan di Betong. Lapangan terbang yang bernilai 108.1 juta ringgit itu secara tidak langsung akan memudahkan lagi proses pengeksportan hasil makanan ke pasaran luar. Airport itu penting kerana tempat kita mengeluarkan hasil makanan. Sebab kawasan Sadok termasuk Betong dan kawasan dekatnya akan menjadi food basket.
kita olah agropark, iaitu taman untuk mengeluarkan hasil makanan. Dan makanan tu mesti kita jual terus ke pasaran. Pasarannya bukan di Betong aja. Hasilnya mana kita jual ke luar negara. Sebabnya olah import dan juga mungkin kini tu ada belon baru yang menjadi belon kargo. Bolehlah kita ngantar. Pembinaan pelbagai infrastruktur yang kini rancak dibangunkan di kawasan Betong akan meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Jadi airport kita buat, agropark kita buat, dan sepauh ditingkatkan, waterfront dah ada waterfront. Ya, kita bangunkan kedai-kedai baru dan juga akan menjadi satu kawasan yang menjanakan ekonomi kepada masyarakat situ. Akhirnya, kalau ekonomi kita mantap, pendapatan kita akan bertambah. Dan pendapatan itu adalah yang akan Antara projek lain yang dicadang dibina termasuk pembinaan sebuah jambatan ikonik baru bagi memudahkan perjalanan penduduk. Senada dengan Ketua Menteri Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, Razi Sitam berkata, pembinaan lapangan tersebut adalah selari dengan program Food Basket yang akan dilanjutkan dari Betong sehingga ke Mukah. Dan juga kalau kita dengar pengumuman daripada YB-CM dengan YB DCM sendiri tadi, ada dua agropark yang telah dikenal pasti di Betong. Satunya Saribas Agropark di Lubuk Tamang, dan satu lagi di Jalan Berboleng tu sendiri dekat airport di Sepau. Satu di Debak dan satu di Sepau. Debak tu di kawasan saya lah. Jadi sesuai dengan tujuan pelaksanaan airport tersebut untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, di mana dari Betong sampai ke Mukah adalah rangkaian program Food Basket Kerajaan Sarawak. Dan cadangan agropark tersebut adalah selari dengan perancangan kerajaan tersebut. Manakala bagi penduduk tempatan pula rata-rata berpuas hati dengan pembangunan yang telah dirancang kerajaan. Kami masyarakat di daerah Kecil Sepau itu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang telah memberi pembangunan yang lebih efisien kata orang di kawasan Sepau, lebih lagi dengan pembangunan infrastruktur lengkap pertanian termasuk agropark di kawasan Saribas yang merangkumi semua penduduk di kawasan daerah ya. Seperti kita dah maklum, Sepau ini merupakan satu hub pergerakan masyarakat setempat di bahagian Betong. Dengan wujudnya jambatan, airport, dapat merancangkan lagi ekonomi terutamanya kepada kaum belia yang ada di kampung Sepau, dapat mencari lubang ataupun peluang pekerjaan dan juga perniagaan yang boleh meningkatkan lagi ekonomi. Baik, dalam perkembangan lain, Ketua Menteri berkata penggunaan istilah wilayah bagi Sarawak bergantung kepada hasil rundingan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 ketika ini. Walau bagaimanapun, penggunaan yang merupakan cadangan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sememangnya diterima oleh Sarawak. Tapi the actual tarif, let the expert, legal expert will determine the actual term. Kita lagi masih berbincang di bawah MA63, okey? Sarawak telah membangkitkan peruntukannya dalam artikel 160-2 Perlembagaan Persekutuan dari sudut tafsiran persekutuan. Dalam MA63, pembentukan Malaysia adalah terdiri daripada 3 wilayah. Satunya wilayah Persekutuan Tanah Melayu. Nombor 2-nya Sabah, Sarawak dan Singapura. Memang Singapura dah keluar. Jadi kita negeri Sarawak meminta supaya perlembagaan ini dipindah, iaitu ia mestilah mengikut Perjanjian Malaysia selain daripada Persekutuan Tanah Melayu. It has to be combined lah. Barunya dapat mukakan artikel 1/2 dalam perlembagaan, iaitu Malaysia terdiri daripada 1 Persekutuan Tanah Melayu, 2
Sabah dan Sarawak. Sementara itu, istilah wilayah Sarawak sememangnya bertepatan seperti mana yang ditentukan di dalam MA 63. Menurut Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, katanya secara prinsip Sarawak ketika ini telah pun diiktiraf sebagai satu wilayah yang menubuhkan negara Malaysia. Sebab itu wilayah ini adalah satu yang bertepatan dengan Perjanjian Malaysia. Wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Dalam English, it's a region, an entity yang menubuhkan negara Malaysia. Ini sebenarnya tidak ada isu jadi wilayah persekutuan ganti turun taraf, tidak. Sebenarnya dengan wilayah ini, maka kita sekarang ini diiktiraf setaraf dengan Malaya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Back to School Anjuran Surau Darul Falah di Kampung Samariang Baru, Fasa 3 pada Sabtu. Tambahnya lagi ketika ini, Sarawak masih dalam perbincangan dan berunding di bawah MA 63 di mana masih terdapat beberapa perkara yang perlu diperhalusi. Ini secara prinsipalnya dipersetujui. So, implementation, mekanisme ngaturnya, undang-undang kita akan perhalusi. Semua akan dilihat. Ini akan mengambil masa. Semua dalam proses perbincangan. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menyifatkan terma wilayah untuk Sarawak dan Sabah sebagai satu permulaan bagi menghidupkan kembali semangat MA 63. Beliau juga berpendapat selepas diiktiraf sebagai wilayah, Sarawak dan Sabah wajar untuk menuntut hak yang termaktub dalam perjanjian berkenaan. Seiring dengan langkah membantu mengurangkan beban keluarga yang kurang berkemampuan, seramai 52 penerima program Back to School Anjuran Surau Darul Falah menerima sumbangan berupa wang ringgit bagi membeli keperluan sekolah. Jadi alhamdulillah bukan sekadar daripada tabung masjid saja, ada yang menginfakkan secara individu. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada yang penyumbang yang kita tu dapat bantu saja. Kita faham kita pun daripada keluarga susah, dengan membantu untuk sekurang-kurangnya dapat meringankan beban-beban keluarga. Majlis ringkas itu telah disempurnakan Menteri Kanan Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Samariang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Baik, bertemu kembali. Kami bawakan sedikit perkembangan COVID-19 di Sarawak. Kes jangkitan harian baharu COVID-19 di Sarawak menurun kepada 296 kes berbanding 555 kes pada Jumaat dengan 4 lagi kematian direkodkan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan berkata Bintulu merekodkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 101 kes, diikuti Kuching 41, Miri 35 dan Sibu 32. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 19,555 kes, manakala jumlah kematian meningkat kepada 124 kes. Sementara itu, 2 lagi kluster jangkitan baru COVID-19 telah diisytiharkan, iaitu kluster Pujut 1 Miri dan kluster Jalan Bambang Muka. Kluster Pujut 1 merekodkan 1 kes baru COVID-19 dan menjadikan jumlah kes jangkitan melibatkan kluster ini meningkat kepada 24 kes setakat ini. Dengan penambahan 2 kluster baru itu, jumlah kluster yang aktif di Sarawak kini adalah meningkat sebanyak 47 kluster. Kementerian Sumber Manusia KSM bersetuju agar majikan memberikan cuti kepada pekerjanya untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata pemberian cuti oleh majikan dapat meyakinkan lagi rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksinasi kerana masih terdapat segelintir yang risau untuk menerima suntikan tersebut. Jelasnya lagi, ia bergantung kepada majikan untuk memberikan cuti kepada pekerja.
Ini kerana kerajaan tidak dapat memberikan cuti khas susulan rakyat tidak mengambil vaksin pada hari yang sama. Baru-baru ini, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin berkata, beberapa syur akan dikemukakan pada mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV bersama KSM. Antaranya menyarankan atau mewajibkan majikan memberi cuti kepada pekerja untuk mendapatkan vaksin mereka. Baik, ini berita baik buat anda yang suka jalan-jalan di dalam Kuching. Satu lagi tarikan baharu di Seniawan, Galeri Ayak yang menempatkan hasil-hasil seni kraft tangan dibuka kepada orang ramai. Galeri ini merupakan salah satu tarikan bagi menyemarakkan lagi industri pelancongan di kawasan Seniawan, khususnya di samping membantu para karyawan seni tempatan mengetengahkan bakat mereka. Jadi kita mengambil peluang ini supaya bakat-bakat mereka ini dapat kita bawa ke sini. Dan seterusnya apa yang mereka produce itu, yang mereka keluarkan itu dapat kita pamerkan dan memberi peluang perniagaan kepada golongan artis-artis ini. Nama Galeri Ayak diambil sempena maksud perkataan bahasa Bidayu iaitu sumber air yang tidak pernah putus. Maksud tersebut diibaratkan sebagai hasil karya pemain industri seni yang sentiasa ada dan berterusan tidak ditelan dek zaman. Bagi seorang pelukis tempatan, Anthony Rosalie Ripen, kebanyakan lukisan yang dipamerkan di Galeri Ayak bermotifkan budaya kaum di Sarawak. Contohnya karya yang saya lukiskan itu kebanyakan dia bermotifkan Bidayu Jagoi, iaitu segala perhiasan diri, pakaian dan sebagainya. So motif-motif yang kita hasilkan itu dia banyak yang bentuk semi abstrak. Anthony juga berharap lebih ramai lagi masyarakat di Sarawak menceburi bidang seni lukis, khususnya dalam memperkenalkan budaya Sarawak ke mata dunia. Kek batik bukanlah satu juadah yang asing lagi dalam kalangan masyarakat tempatan. Ia merupakan antara menu pemanis mulut kegemaran ramai. Teknik penghasilannya yang tidak terlalu sukar membuka ruang kepada pelbagai inovasi tanpa mengusik keaslian resepinya. Pelbagai inovasi telah dihasilkan daripada kek batik ini. Pernah dengar tak? Kek batik jadi inti untuk mochi, iaitu kuih tradisional Jepun. Kek batik Kuching ada buat tau. Dan inovasi ini diterima baik oleh pelanggan. Paling sukanya pun bagi kami adalah Cadbury Jar sebab ianya pun dari segi kualiti Cadbury-nya memangnya pakai pure Cadbury, nya si mix dengan coklat lain. So dari segi harganya juga, harganya pun orang nangga mungkin mahal, tapi apabila kita dah tahu nya pun rasa, baru kita tahu apa hal nya pun harga macamnya. Review kami lah. Kami nang selalu beli kek batik Kuching tu, nya pun dessert nang the best. Every time nya ada dessert baru, kami nang tahu akan try. Nya nang selalu create macam ni ada dessert baru macam yang belum ada dijual di Kuching. Nya ada jual contoh macam nasi mochi batik kekenang nyaman. Sangat berpuas hati dengan kek batik Malaysia daripada segi pembungkusan dia yang sangat teliti, kualiti dan ketahanan dessert dia, and then rasa dia sangat eksklusif, lagi-lagi dia menggunakan bahan yang premium. Meskipun proses pembuatannya tidak terlalu rumit, namun untuk menyiapkan ratusan tempahan bukanlah semudah yang disangkakan. Tapi that is business. Ada turun, ada naik. Ada turun, ada naik. Jadi mun part downnya kami sikan down sebab kami asa siapa kita try lain git. Kami macam lah lu nak down macam malu nak naik si lah. Seterusnya, meningkatkan kapasiti pengeluaran. Jadi dalam perancangan orang itu, kami orang ingin memperbesarkan lagi kuantiti yang orang keluarkan setiap hari. Jadi kita orang limited. Jadi caranya kami orang akan membesarkannya dengan maybe akan kelak ada kilang yang khas pakai warna kek. Dan mungkin ada dessert shop. Dessert shop, mini shop lah.
dekat dessert mini shop lah. Menjelang Ramadan dan Syawal yang bakal tiba tidak lama lagi, Kek Batik Kuching akan memperkenalkan menu baru buat pelanggan setia mereka, iaitu kek lapis Sarawak yang boleh mula ditempah seawal minggu pertama Ramadan kelak. Apa lagi inovasi yang bakal dibawakan oleh Kek Batik Kuching pada masa akan datang? Pasti kita semua akan ternanti-nanti kerana setiap kali mereka memperkenalkan menu baharu, mereka akan membawakan kelainan dan akan menjadi fenomena. Itulah yang membuatkan Kek Batik Kuching lain dari yang lain. Anak Cik Siti membeli pancing dibeli di Kota Tinggi. Inilah dia Kek Batik Kuching di Kuching City, the one and only. Saya Nur Sahida bersama juru kamera Rafiq melaporkan untuk TVS. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak merekodkan kutipan bayaran saman trafik mencecah 1.5 juta ringgit di seluruh negeri dalam tempoh 5 hari. Kutipan tersebut adalah sepanjang tempoh tawaran diskaun 50% yang bermula 5 April baru-baru ini. Sebanyak 13,304 saman atas pelbagai kesalahan telah dibayar dalam tempoh tersebut. Tawaran diskaun 50% bayaran saman sempena sambutan Hari Polis ke-214 bermula 5 April hingga 9 April dilakukan serentak di seluruh negeri. Dipercayai telah dirasuk roh jahat atau polong yang perlu dirawat dan dibawa ke bilik air untuk dimandikan tanpa dilihat oleh ibu bapa. Seorang bomoh dicekup akibat melakukan ambang seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun. Kejadian itu disedari setelah mangsa menceritakan kejadian itu kepada ibu saudaranya sebelum memberitahu ibu mangsa mengenai perbuatan keji pelaku, seorang lelaki berusia 68 tahun. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Stanley Jonathan Ringgit berkata, sebelum kejadian pada 14 Mac itu, pengadu ditemani oleh suaminya pergi ke sebuah hotel untuk mendapatkan rawatan kerana berasa lemah badan yang turut ditemani bersama 2 orang anak perempuannya termasuk mangsa. Mangsa telah dirawat oleh suspek selama 15 minit dan dipercayai telah melakukan ambang seksual terhadapnya sebelum ditangkap di sebuah rumah kongsi pada 8 April dan mangsa telah dibawa ke Hospital Sibu untuk pemeriksaan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Penganjur sukan permotoran di kompaun RM20,000 kerana didapati gagal memastikan penjarakan fizikal ketika menganjurkan perlumbaan di Liga Antarabangsa Sepang SIC pada Jumaat. Ketua Polis Daerah KLIA ACP Imran Abdul Rahman yang mengesahkan perkara itu berkata, penganjur telah mendapatkan permit bagi melaksanakan acara itu di litar berkenaan namun gagal memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Mengulas video berkenaan, Imran berkata pihak polis telah diminta hadir menyuraikan peserta yang enggan bersurai meskipun acara telah selesai. Sementara itu, penganjur program berkenaan MUSC Motorsport menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook turut mengesahkan pihaknya telah dikompaun kerana gagal melaksanakan acara tersebut dalam ketetapan norma baharu. Baik, atlet terjun negara punya peluang terakhir untuk memburu tiket kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 pada kejohanan terjun Piala Dunia 2021 yang akan berlangsung di Tokyo 1 hingga 6 Mei ini. Setiausaha Kehormat Persekutuan Renang Malaysia, Mei Chen, yakin atlet terjun negara mampu meraih slot tambahan ke tamasya sukan berprestij berkenaan pada kejohanan kali ini. Kejohanan Piala Dunia sebelum ini dijadualkan berlangsung di Tokyo pada 18 hingga 23 April itu bagaimanapun dibatalkan atas sebab keselamatan berikutan pandemik COVID-19. Kejohanan terjun Piala Dunia adalah platform kelayakan terakhir untuk menempah tiket ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Untuk rekod Malaysia meraih pingat perak menerusi gandingan Pandalela dan Jun Hong dalam acara 10 meter platform seirama wanita pada Sukan Olimpik Rio 2016.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini, Melissa. Dan kami tinggalkan anda dengan visual ekosistem laut yang semakin terancam akibat perubahan iklim di lautan Andaman, Thailand. Dan dengan itu saya Melissa Sari bersama rakan penyampai saya. Saya Luman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.